sudah padam dari kita selagi tidak disampaikan. Padam bersama masa. Ayo kita bersama-sama kita sampaikan kisah sejarah agar tetap diingat oleh penerus kita. Membongkar kisah sejarah, satu amanah, satu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, iaitu James Brooke dan surat resmi dari Sultan Brunei. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Syarif Sahab di Sadung. Adapun Syarif Sahab yang jadi ketua di Sadung dan adiknya Syarif Mular yang jadi ketua di Sekerang mempunyai ramai pengikut orang Melayu dan Iban dan telah menggalakkan orang itu merompak di laut. Sebahagian besar daripada barang-barang rompakan itu terpulang kepada Syarif Sahab dan Syarif Mular. Syarif Jaafar masih memerintah di Lingga di bawah pemerintahan Kerajaan Sarawak. Dalam bulan Januari tahun 1842, James Brooke telah berkirim surat kepada Syarif Sahab di Sadong, Syarif Mular di Sekerang dan Syarif Jaafar di Lingga mengatakan bahawa ia suka supaya perhubungannya dengan orang besar-besar peranakan Arab yang berjiran dengannya itu sentiasa dalam keadaan baik sahaja. Dalam pada itu, James Brooke menyatakan juga ia akan menyerang barang siapa yang datang menjarah atau merompak ke dalam daerah perintahnya. Orang Iban Saribas dan sekarang hendak menyerang musuh mereka di hulu Sungai Sarawak. Pada suatu hari, dalam tahun 1842 itu juga, sebuah angkatan orang Iban dari Saribas dan Sekerang seramai lebih kurang 4,000 orang dalam 100 buah perahu, dikepalakan oleh ketua mereka bernama Bulan dan Matahari, telah datang ke Kuching. Lalu ketua mereka itu minta kebenaran kepada Pangeran Muda Hashim hendak memudiki Sungai Sarawak kerana mereka hendak menyerang musuh mereka, orang Dayak yang diam di hulu sungai itu. Tetapi permintaan itu tidak dibenarkan oleh Pangeran Muda Hashim dan James Brooke pun bersetuju dengan tindakan Pangeran Muda Hashim itu. Oleh sebab itu, orang Iban itu pun meninggalkan Bandar Kuching balik semula ke tempat-tempat mereka. Syarif Sahab menentang pihak British di Sarawak. Tidak lama lepas berlakunya peristiwa yang disebutkan di atas itu, dalam tahun 1842 itu juga, Syarif Sahab telah mencuba mengapi-apikan orang besar-besar Melayu di Kuching supaya mereka melawan pihak British yang memerintah di Sarawak itu. Tetapi percubaan Syarif Sahab itu tidak juga berjaya. Lepas itu, Syarif Sahab telah berlengkap dan mengancam hendak datang menyerang ke Kuching dengan suatu angkatan perang mengandungi orang Iban dari Saribas dan Sekerang dengan membawa juga beberapa orang ketua orang Iban yang gagah berani. Di antara ketua-ketua orang Iban itu adalah seorang yang telah terkenal gagah beraninya bernama Bayang, gelarnya orang kaya pemanca dana. Mengikut sejarahnya, orang kaya pemanca dana Bayang itu telah menggantungkan sebuah bakul kosong pada sebuah pokok kayu di tempatnya dan ia telah mengatakan ke dalam bakul itulah kepala Raja Sarawak James Brooke akan dimasukkannya apabila ia balik dengan kemenangan setelah menaklukkan Sarawak. Apabila perlengkapan Syarif Sahab hendak datang menyerang itu terdengar beritanya ke Kuching, dan oleh sebab James Brooke pun telah yakin bahawa Syarif Sahab itu musuh ketatnya,
Ia pun mengerahkan orang memasang pagar-pagar di keliling kampung dan sebuah kota menghadap ke Sungai Sarawak telah diperkuat lagi. Dan perahu perang James Brooke yang ada sebanyak 25 buah itu semuanya dilengkapkan dengan senjata dan orangnya. Kisah serangan dan pertempuran Angkatan Perang Sharif Sahab yang datang menyerang ke Kuching itu tidaklah didapati ceritanya yang lanjut, melainkan hanya mengatakan serangan Sharif Sahab ke Kuching itu tidak berhasil, dan dari semenjak itulah juga Sharif Sahab telah dihitungkan oleh James Brooke sebagai musuh ketatnya, sama seperti Pangeran Mahkota juga. Sultan Brunei menyerahkan negeri Sarawak kepada James Brooke. Oleh sebab James Brooke jadi Raja Sarawak itu hanya bertaraf sebagai Gubernur oleh kuat kuasa surat perjanjian yang telah diperbuat dengan Pangeran Muda Hashim pada tahun 1841 yang lalu, dan negeri Sarawak pun masih takluk di bawah kuasa Sultan Brunei, maka pada 14 hari bulan Julai tahun 1842, James Brooke pun bertolak dari Kuching pergi ke Brunei dengan tujuan hendak dapat pengesahan daripada Sultan Brunei mengenai kuasanya di Sarawak itu. Sampai ke Brunei, James Brooke pun berunding dengan Sultan Omar Ali Saifuddin II, Sultan Brunei. Hasil daripada perundingan itu, pada 1 hari bulan Ogos tahun 1842 itu juga, Sultan Brunei pun membuat surat perjanjian dengan James Brooke. Dalam surat perjanjian itu, antara lain ada menyebutkan Sultan Brunei menyerahkan negeri Sarawak serta segala cukai hasil di negeri itu kepada James Brooke, dan James Brooke membayar kepada Sultan Brunei tiap-tiap tahun wang sebanyak $2,500. Negeri Sarawak itu tidak boleh diberikan oleh James Brooke kepada orang lain, melainkan dengan persetujuan Sultan Brunei. Agama dan adat istiadat penduduk Sarawak tidak boleh diganggui. Setelah selesai membuat surat perjanjian itu, James Brooke pun balik ke Sarawak dan surat perjanjian itu dibawanya bersama. Dalam suatu perhimpunan ramai rakyat Sarawak yang diadakan di Kuching pada 18 hari bulan Ogos 1842, yang dihadiri juga oleh Pangeran Muda Hashim serta adik-adiknya dan ketua-ketua orang Melayu di Sarawak, sepucuk surat daripada Sultan Brunei telah dibacakan oleh James Brooke kepada orang ramai dalam perhimpunan itu. Setelah selesai surat itu dibacakan, Pangeran Muda Hashim pun naik ke sebuah pentas yang telah diadakan di situ, lalu bercakap dengan suara lantang, mengatakan jika ada siapa-siapa yang tidak bersetuju dengan kenyataan dalam surat baginda Sultan Brunei yang telah dibacakan tadi, sila nyatakan sekarang. Tidak ada siapa pun yang bercakap menjawab perkataan Pangeran Muda Hashim itu. Semuanya diam sahaja. Pangeran Muda Hashim pun berpaling kepada Datu Petinggi Ali dan lain-lain ketua orang Melayu yang ada dalam perhimpunan ramai itu, lalu bertanya, adakah siapa-siapa anak raja atau pangeran yang hendak membangkang kenyataan dalam surat baginda itu? Mereka sekaliannya menjawab mengatakan mereka sedia menurut titah Sultan Brunei itu. Lepas itu, Pangeran Muda Hashim bertanya pula kepada Pangeran Mahkota yang rupanya ada juga dalam perhimpunan itu. Bagaimanakah pula fikiran Pangeran Mahkota? Pangeran Mahkota pun menjawab mengatakan bahawa ia pun sedia mentaati perintah Sultan Brunei itu, dan pengakuan seperti itu telah dituruti oleh orang besar-besar lainnya yang ada di situ.